Lulus enactment, maknanya melarang masjid guna speaker. Apa ni? Dalam Perlembagaan Islam Agama Persekutuan Malaysia negara Islam, tapi di negeri Pulau Pinang mereka melarang penggunaan speaker di masjid. Sekarang ini mereka hanya hadkan untuk azan dan iqamah saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini kami semua daripada Gabungan NGO Islam Pulau Pinang, berkumpul pada petang ini jam 3:30 petang. Kita berkumpul bukan untuk berdemonstrasi. Sebenarnya kita hadir ke kediaman Tuan Yang Terutama Tun Haji Abdul Rahman bin Abdul Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang bagi menyatakan kesalahan kita, di mana Tun ini tempat orang Islam mengadu, tuan-tuan, di Pulau Pinang. Tuan Yang Terutama Tun merupakan wakil daripada Yang di-Pertuan Agong di Negeri Pulau Pinang. Kuasa agama di Negeri Pulau Pinang ini terletak di bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka atas dasar itu, kami pimpinan NGO Negeri Pulau Pinang hadir ke perkarangan kediaman Seri Mutiara ini untuk kita nyatakan kekesalan kita, kita nyatakan bantahan kita secara rasmi. Kita bukan datang pecah kereta, tuan-tuan. Kita tak melalak melolong, tuan-tuan. Kita gunakan saluran yang betul. Kita datang berjumpa dengan ayahda kita, Tuan Yang Terutama Tun, bersama-sama kita untuk kita sampaikan memorandum bantahan ini yang kita nyatakan dalam memorandum ini. Untuk maklumat, tuan-tuan, isu larangan penggunaan pembesar suara di masjid ini bukan baru di Pulau Pinang. Isu ini telah berlaku pada tahun 2015 yang lalu. Di mana pada tahun 2015 yang lalu, di ketika itu Ketua Menterinya ialah Lim Guan Eng, dan pengerusi jawatan kuasa agama, Exco Agama Pulau Pinang ialah Malik Kasim. Dan di ketika itu mereka sudah cuba melaksanakan dasar ini dengan meluluskan pelarangan penggunaan pembesar suara di masjid. Ini, tuan-tuan, maka apa yang telah berlaku, kami NGO Islam telah turun ke Istana Negara. Kami tak turun ke TYT, tuan-tuan. Kami terus pergi ke Istana Negara di ketika itu menyampaikan memorandum khas kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di ketika itu merupakan Sultan almarhum Sultan Abdul Halim. Ini memorandumnya yang telah kita nyata dan kita sampaikan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Selepas memorandum ini kita hantar ke Istana Negara, Kerajaan Negeri mengeluarkan satu kenyataan melalui mufti, mereka akan mengkaji semula. Tengok, bila rakyat bangkit, bila rakyat mengadu kepada Duli Tuanku, besok mufti keluar kenyataan, ada kenyataan medianya, saya tak print di sini, ada sidang medianya, mufti kaji semula. Tak jadi nak buat. Tuan-tuan, jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya, mereka berkuasa di Pulau Pinang. Jadi, tak sudah-sudah 2020 mereka kembali dengan dasar drakonian ini. Mereka cuba nak test orang Islam di Pulau Pinang. Tuan-tuan, apa salahnya, tuan-tuan? Penggunaan speaker ni, apa yang bangang sangat ni? Apa yang marah sangat ni? Kita nak tanya kepada pihak Jabatan Agama Islam, laporan daripada mana mereka menerima aduan? Penduduk di kawasan mana yang membuat aduan? YB mana yang terima aduan? Kalau tahun 2015 dahulu, YB di kawasan Juru, Taman Juru, ada penduduk, seorang aja penduduk buat surat dekat YB kawasan, YB tu DAP, dia bentangkan dalam mesyuarat kerajaan negeri, Exco lulus enactment pelarangan penggunaan pembesar suara di masjid. Lulus enactment, maknanya melarang masjid guna speaker. Apa ni? Dalam Perlembagaan Islam Agama Persekutuan Malaysia negara Islam, tapi di negeri Pulau Pinang mereka melarang penggunaan speaker di masjid. Sekarang ini mereka hanya hadkan untuk azan dan iqamah saja. Saya nak tanya, tuan-tuan, malam raya takbir jangan pakai speaker tau. Malam raya di Pulau Pinang tak boleh pakai speaker sebab itu larangan. Larangan itu baru takbir raya. Khutbah Jumaat tak boleh. Apa kalau kata ada mayat dalam kampung, tak boleh maklumkan kepada anak-anak karya.
Apa lagi? Kalau kata bacaan tarhim di subuh hari, tak boleh. Bacaan alunan Quran, kita nak pasang, tak boleh. Kalau kata ada kenduri kendaraan dalam kampung, menggunakan institusi masjid, nak umum, tak boleh. Hanya azan dan juga iqamah. Ini tuan-tuan, orang yang telah kita amanahkan untuk menduduk dalam jabatan agama Islam, dan kita fahamkan ada pengarah baru. Pengarah yang baru sampai daripada Perak. Sekarang ini mengetuai Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Nak tunjuk champion, ini Pulau Pinang lah, brother. I beritahu dekat you, ini Pulau Pinang. Welcome to Penang. Kita nak bagi tahu kat mereka. Jadi mereka ini, saya tahu, pengarah-pengarah dan pegawai Jabatan Agama Islam, mereka ini tertakluk di bawah Jabatan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Mereka tertakluk di bawah arahan Exco, mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Siapa dia Exco Kerajaan Negeri yang menjaga hal ehwal agama, tuan-tuan? Itu persoalan kita. Simple, tuan-tuan. Apa yang benci sangat dekat Islam ni? Dan kepada pimpinan-pimpinan Islam yang berada dalam kerajaan negeri, kenapa yang takut sangat? Kuasa yang rakyat berikan kepada anda. Contohnya saya ambil Timbalan Ketua Menteri 1, Exco Agama Pulau Pinang. Anda menang di kawasan Don Penaga. Don Pinang Tunggal. Pinang Tunggal itu adalah 90% orang Melayu. Dan pastikan pilihan raya umum yang akan datang, rakyat di kawasan Pinang Tunggal tolak calon daripada PKR Timbalan Ketua Menteri ini kerana mereka mengkhianati institusi syiar Islam di Malaysia. Maka hari ini pimpinan gabungan NGO Islam hadir untuk menyatakan bantahan secara rasmi. Pihak TYT pun sudah bersedia untuk menyambut ketibaan kita. Dan satu lagi, sukacita kita nak maklumkan, kami di Pulau Pinang, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kebangsaan sudah pun memulakan gerakan untuk menghantar memorandum yang sama dan juga bantahan rakyat di Kuala Lumpur untuk menghantar terus ke Istana Negara. Sebab kita PKPB, jadi kita tak boleh sampai ke Istana Negara. Rakan-rakan kita yang berada di Kuala Lumpur, insya-Allah pada hari Isnin akan menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku di Istana Negara untuk memastikan memorandum rakyat ini sampai di sana. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita buat kerja, kita bukan buat kerja Pak Pandir. Teruskan dengan agenda anda. Anda ada kuasa di negeri, kita ada kuasa di persekutuan. Jom kita lawan, tengok siapa lagi kuat. Dulu apa gah sangat kan? Dulu kita ingat lagi masa kita nak hantar memorandum dekat TYT, dikerahkan FRU penuh kat sini. Kerana apa? Kerana mereka berkuasa di persekutuan. Hantar FRU mai, tahan kami ni semua nak jumpa dengan TYT. TYT itu kerja kami lah. TYT itu pemimpin kami lah. Apa yang duk halang sangat? Hari ini alhamdulillah, syabas kepada PDRM dengan menjaga keselamatan yang begitu baik dan membuka ruang seluas-luasnya. Kerana apa? Kerajaan persekutuan milik kita, tuan-tuan. Nampak? Itu penting kepada umat Islam. Undi anda amat penting. Jangan main-main dengan undi. Nampak? Bila kita hilang kuasa di Pulau Pinang, nampak? Boneka-boneka kita yang duduk dalam jabatan-jabatan kerajaan negeri dimainkan sebegitu rupa, tuan-tuan. Jadi saya rasa boleh kita mula. Boleh. Jom sahabat-sahabat, saya diminta untuk 5 orang saja. Yang lain tu lagi lebih media. Sabar. Boleh lah? Wakil. Hai Mami. Jangan ramai-ramai. Jaga jarak. Siapa lagi nak, Mi? Buat tiga. Tuan minta dia standby. Sampai depan. Boleh? Kau press nak ambil gambar ke boleh? Sebelum saya buat penyerahan, boleh ambil gambar memorandum ni. Okey, Mas. Geng kita sabar dengan gambar. Allah. Takbir! Jom. Kita nak serahkan kepada Sekretariat Sulit. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya masuk dalam 5 orang dah. Yang lain semua press dah. Kita bagi ruang dekat press lah untuk
buat liputan sebab kita kena maklumkan kepada seluruh negara tuan-tuan apa yang sedang berlaku. Ini akibatnya. Sebab itu tuan-tuan, jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan itu adalah rahmat bagi umat Islam sebenarnya. Terima kasih kepada kerajaan yang ada pada hari ini, ahli-ahli parlimen yang berusaha menubuhkan kerajaan yang ada pada hari ini, kerana matinya DAP itu dalam kerajaan adalah rahmat bagi umat Islam. Okey, jom kita 5 orang lah. 3 orang boleh. Lain semua press. Boleh ya. Saya mau bantu ni. Lain sana. Apa datang? Pihak JYT nak terima? Oh, boleh. SOS ada? Alhamdulillah. Ingat press semua boleh duduk belah sini. Kita akan berulang. Itu sepanjang masjid mana kan ni? Itu Masjid Negeri. Tengok. Jadi nampaknya tragedi 2015 terulang kembali ya. Kita terpaksa lakukan benda ni sebab 2015 kita dah buat dah. 2015 kita hantar memorandum terus kepada Di-Pertuan Agong. So hari ini kita menghadap TYT dan wakil kita di Kuala Lumpur, NGO Islam di Kuala Lumpur, hari Isnin jam 3 petang. Mereka akan terus menghadap Dulia Maha Mulia Di-Pertuan Agong untuk membawa memorandum ini. Dan ini buktinya, kita dah buat surat kepada Datuk Bijaya, Datuk Indra, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, pihak GPMS yang mengetuai di peringkat persekutuan. Jadi kita di peringkat Pulau Pinang, kita mengutuskan bantahan kita kepada Tun, kerana Tun akan membawa usul ini. Kita minta Tun bawa usul ini ke peringkat Majlis Raja-Raja Melayu, kerana saya rasa dah sampai masa Majlis Raja-Raja kena ambil tahu dan kena letak tangan dalam pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang. Mereka semakin melampau. Terima kasihlah rakan-rakan media yang hadir. Terima kasih kepada media, terima kasih kepada PDRM dan terima kasih juga kepada pengurusan TYT yang mana hari ini menerima memorandum secara baik. Sebelum ini kita menyerahkan memorandum dalam keadaan nampak begitu tidak terurus dan tidak menerima kunjungan NGO. Alhamdulillah hari ini NGO Islam boleh berdepan dan juga bersuara dengan TYT dengan begitu senang dan selesa insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan serah memorandum pada secara sulit TYT negeri Pulau Pinang insya-Allah. Ayo tuan. Bapak tuan. Terima kasih. Tuan. Lama tak jumpa. Wah, okey tuan. Penyerahan Okey, memorandum ini tentang isu saya nak buat sedikit penjelasan kat tuan. Di mana isu ini telah berlaku tahun 2015. Kerajaan negeri dah buat isu yang sama. Jadi pihak kami NGO Islam telah pun menghantar memorandum pada tahun 2015 ke Istana Negara. Okey, jadi Di-Pertuan Agong dikatakan itu almarhum Ustaz Abdul Halim. Ustaz Abdul Halim maklum dan kerajaan negeri menarik balik. Dia mengkaji semula balik. Dan adalah alasan dia. Jadi ini bukti-bukti dia. Okey, masuk ke sidang akbar dan sebagainya. Ini memorandum kepada Di-Pertuan Agong yang kita hantar 2015. Kali ini mereka buat pula. Jadi ini memorandum rasmi kita lah. Saya tak main macam lah. Kali ini tuan main macam lah. Okey, untuk makluman Tuan Rahman, dalam masa yang sama, GPMS Kebangsaan sedang mengetuai NGO Islam di Kuala Lumpur. Kerana kita PKPB sekarang, jadi tak boleh nak PKL. So hari Isnin jam 3 pagi, 3 petang, 3 petang, NGO Islam akan berkumpul di hadapan Istana Negara untuk menghadap Tuanku pula. Untuk menghantar memorandum berkaitan isu Oktober nanti lah. hari Isnin jam 3 petang. Jadi kita minta maklum Tun tolong maklumkan Tuanku dan bawa benda ni dalam majlis raja-raja. Kita buat penjarahan sikit tuan. Boleh jarak. Okey, tuan Baik, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum tuan. Salam. Salam kat tuan dah. Insya-Allah. Baik. Takbir! Allahu Akbar. Takbir!
Takbir. Terima kasih. Jom. Kita teruskan lagi. Terima kasih ya. Teruskan lagi. Salam. Alhamdulillah, kita dah pun membuat penyerahan kepada Setiausaha Sulit Tuan Yang Terutama Tun sebentar tadi di kediaman rasmi Tun Seri Mutiara Pulau Pinang, dan pihak TYT yang maklum, dan yang berita yang menarik yang nak kita sampaikan ialah pada hari Isnin ini NGO Islam akan menghantar memorandum kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong Sultan Abdullah pada hari Isnin jam 3 petang ini. Itu yang paling penting, kerana TYT akan membawa usul dalam majlis mesyuarat Majlis Raja-Raja. InsyaAllah kita harapkan Tun bentangkan, kerana benda perkara-perkara ini perkara-perkara yang tak masuk akal, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kira speaker di masjid tu hanya untuk azan dan qamat saja, lain tak boleh. Sedangkan zaman Rasulullah, masjid itu adalah institusi pentadbiran, institusi perniagaan, institusi kemasyarakatan. Jadi saya rasa tindakan dangkal kerajaan negeri melalui majlis atau Jabatan Agama Islam Pulau Pinang amat menjedihkan. Dan kita dapat tahu bahawa ada laporan-laporan, ada aduan-aduan daripada yang bukan Islam ini yang menghantar aduan kepada pihak YB mereka, dan YB mereka mengangkat aduan-aduan ini sehingga ke peringkat Exco Kerajaan Negeri dibincangkan bagaimana perkara ini menjadi begitu serius sehingga kan mereka sanggup pada tahun 2015 mereka nak menggubal enactment. Tuan-tuan, enactment tu apa? Enactment di undang-undang. Maknanya siapa yang melanggar undang-undang enactment tahun 2015 dulu, mereka akan dikenakan hukuman. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada Pak Imam tu dia guna mikrofon, dia takbir raya, tuan-tuan nak masuk penjara ke Pak Imam tu? Nak denda dia ke? Itu tahun 2015. Itu yang kita hantarkan memorandum kepada Agong. Dan terus Mufti angkat tangan, mengkaji semula. Ni dia buat pula, tahun 2020 dia buat pula. Jadi ini bukan perkara baru di Pulau Pinang, tetapi kita akan pastikan selagi mana nyawa di kandung badan, tetap kita pertahankan institusi syiar Islam masjid di Pulau Pinang ini. Jangan risau tuan-tuan, insya-Allah. Semua apa yang kita perlukan, rakan-rakan tolong share. Tolong share live ini, maklumkan kepada seluruh negara apa sedang berlaku di Pulau Pinang. Bagaimana jijiknya pentadbiran mereka ini menggunakan orang-orang kita, orang-orang Islam mengeluarkan arahan. Dulu Exco buat soal arahan, hari ini pengarah Jabatan Agama Islam pula buat arahan. Jadi adakah ini cubaan menyekat syiar Islam di Pulau Pinang? Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan Islam agama persekutuan. That is a very general clause yang cukup berkuasa kepada Islam. Jadi mereka ini menggunakan pelbagai cara untuk memastikan bahawa mereka tidak hilang kuasa dan mereka mendapat sokongan yang bukan Islam, maka mereka terpaksa mengikut arahan-arahan daripada pihak kerajaan negeri ataupun mungkin Exco kerajaan negeri. Jadi siapa-siapa dalam kerajaan negeri yang ada boleh cek Exco paper, tolong cek di mana arahan itu keluar. Mesti ada punya. Sebab ini arahan datang daripada atas. Sebab pengarah-pengarah di peringkat pegawai Jabatan Agama Islam ini hanya sekadar melaksanakan arahan daripada pihak kerajaan negeri. Simple. Boneka. Simple. Boneka. Betul. Jadi saya serahkan kepada rakan-rakan yang lain semua. Okey. Kita nak soalan rekod kita dah warta pula. Ada warta. Tuan-tuan, saya dapat maklumat yang terbaru. Tengok tuan-tuan betapa jahatnya kerajaan negeri Pulau Pinang. Pada tahun 2015 tuan-tuan, apa saya buat? Saya sendiri pergi hantar dekat Istana Negara berkaitan dengan memohon Duli Yang Maha Mulia Tuanku melarang mereka untuk mewartakan enactment tersebut. Lepas tu tahun 2016 kita dapat maklumat, 2016 Mufti keluar kenyataan akan mengkaji semula enactment ini. Tuk tadi tuan-tuan ada maklumat kita dapat, dia orang call pejabat TKM 1 Exco Agama, kerajaan negeri Pulau Pinang telah mewartakan enactment tersebut. Maknanya sekarang sudah menjadi undang-undang tuan-tuan. Siapa saja masjid yang menggunakan speaker di masjid ada satu kesalahan lain daripada azan dan iqamah merupakan satu kesalahan. Saya baru tahu sekarang tuan-tuan, itu rakan-rakan bagi tahu. Maknanya
Kenyataan Mufti pada tahun 2016 bercanggah dengan apa yang berlaku pada hari ini. Mufti mengatakan dalam kenyataan medianya mereka akan mengkaji semula enactment ini setelah saya pergi menghadap Dunia Yang di-Pertuan Agong. Hari ini kerajaan negeri telah mewartakan, tuan-tuan. Apa nak jadi ni, tuan-tuan? Dia jadi undang-undang tau, tuan-tuan. Dia bukan sekadar arahan dasar, dia ialah enactment. Saya minta rakan-rakan kita yang pandai dalam perundangan, peguam-peguam, tolong buat semakan. Enactment apa yang dibuat, tolong bentangkan. Dan yang berhormat, adun-adun Barisan Nasional, Perikatan Nasional Bersatu dan juga PAS, tolong cek dalam sidang DUN. Apa jadi kepada pewartaan ini? Kenapa rakyat tidak dimaklumkan? Kalau kata kita tak meletup hari ini, apa nak jadi, tuan? Sampai bila-bila lah ianya merupakan undang-undang yang dipakai di Pulau Pinang. Maka sekarang ini, di Pulau Pinang hanya boleh guna speaker untuk azan dan iqamah sahaja. Nah, kalau kata Tok Imam tu playkan mengaji Quran, dah menjadi satu kesalahan. Ditangkap. Apa punya nak jadi Pulau Pinang ni, tuan-tuan? Nampak? Kerajaan Pakatan Harapan, DAP yang ada dalamnya PKR dan juga Amanah. Mereka buat apa, tuan-tuan? Tongkoi! Amanah sungguh. Tuan-tuan, nilai Baru DAP. Bukan soalnya saya tak kata dalam kenyataan saya tak boleh azan. Saya tak kata kerajaan negeri melarang azan. Saya kata melarang penggunaan pembesar suara. Maknanya tak boleh pakai speaker, tak boleh pakai speaker luar untuk selain daripada azan dan iqamah. Maknanya boleh azan dan qamat saja. Lain tak boleh. Dan ianya merupakan enactment undang-undang yang telah diwartakan, diluluskan dalam peringkat Dewan Undangan Negeri. Inilah jadinya, tuan-tuan, bila kita hilang kuasa. Bila kita tidak ada kuasa, walaupun orang kita yang syahadah yang sama duduk dalam Dewan Undangan Negeri yang belah sana pun tak boleh buat apa. Jadi macam mana? Allahu Akbar. Tak mau cakap, tuan. Sekali lagi dia report polis. Saya kata dulu sikit lebih kurang je masa isu bawah Komta dah report polis dah. Macam-macam, tuan-tuan. Dan nak bagi tahu dekat mereka, reportlah 10 kali sekalipun. Tetap kita pertahankan, tuan-tuan, agenda PCR kita. Report polis tak nak menyakutkan kita, tuan-tuan. Kalau kita benar, tak takut, tuan-tuan, insya-Allah. Dan sekarang ni kita nak bagi tahu mereka, kerja buat ini tidak terhenti di sini. Anda akan tidak senang di sana. Kepada pengarah Jabatan Agama Islam yang mendandatangani surat ini, anda akan berdepan dengan kami. Tak berhenti di sini. Saja kami nak bagi tahu. Welcome to Penang. I'm going to see you one more day. Don't worry. Jadi apa dia? Kita cek jumpa TKL. Kita nak jumpa. Boleh. Sabar. Gerak kerja. Kami akan jumpa pengarah. You have to deal with us. Lepas tu, apa you nak jawab dekat bahagian EXCO. Dan maknanya, you kena mengaku. Benar atau tidak, ianya telah diwartakan. Saya terkejut, tuan-tuan, hari ini mendapat kabar bahawa ianya telah diwartakan. Undang-undang di Pulau Pinang melarang speaker guna lain daripada azan dan juga khamat. Makna kata, di masjid Pulau Pinang ni semua, satu negeri, boleh azan dan boleh khamat sahaja. Lain daripada itu tak boleh. Kalau kata guna juga, anda menyalahi undang-undang. Gila! Jatuh haram ah. Gila lah! Hey! Nak umum kematian, kena tangkap. Kena WhatsApp di mana ni? Takbir raya, kena tangkap. Yang ni di Pulau Pinang. Tahniah kepada pengundi-pengundi di Perkhidmatan Tampau yang sokong keadilan bewak gabuk ni. Terima kasih juga kepada pengundi-pengundi yang sokong timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang yang perangai lebih teruk daripada barua kepada DAP laknatullah. Jadi kepada pengundi-pengundi yang menyokong adun-adun yang menang di negeri Pulau Pinang yang mengaku Islam, yang mengaku Melayu, juga terpalit. Bukan terpalit. Bukan terpalit. Anda juga boleh saham apabila azan ini tidak azan sahaja dan iqamah saja. Nak umum, ni Haji Mat kita meninggal, tuan-tuan. WhatsApp. Setiausaha masjid akan ditangkap sebab telah dijadikan enactment, telah dikuatkuasakan. Yang ni, terima kasih juga kepada pengurusi-pengurusi masjid yang ada suara, yang ada suara dan berani. Kepada pengurusi-pengurusi masjid yang di Tongkuai, kena beringat dalam Pulau Pinang ada 220 masjid lebih. Kalau setiap masjid protes dan kembali balik perjuangan, kita tawan semula Pulau Pinang dan insya-Allah kita akan keluar, kita akan bawa balik pendekatan-pendekatan agama yang seperti mana sebelum ini kita amalkan insya-Allah. Insya-Allah kita main kat min sepatah dua kata muslimat yang ada hari ini. Nak tambah teh. Insya-Allah. Jaga ingat saya nak minta kepada pengundi-pengundi. Insya-Allah. Apa dia? Tambah sikit Amin. Tambah sikit. Kami kata haram jadah aja.
Assalamualaikum TKM1. Tunggu, kami akan jumpa dengan TKM1. Jangan kata tidak dan jangan kata tak mau. Cukup, tunggu kami. Nah, itu dah tadi daripada kawan-kawan kita. Jadi, di Pulau Pinang kawan-kawan, adalah salah, adalah haram menggunakan speaker di masjid atau surau selain daripada azan dan iqamat. Maksudnya takbir raya tak boleh. Beritahu orang meninggal tak boleh. Tahrim tak boleh. Macam-macam semua tak boleh. Yang boleh hanya azan dan iqamat saja. Jadi seterusnya, kalau hampa ni, sebab tu kata peranan politik, agenda politik sangat-sangat penting. Sebab apa? Orang politik yang akan menentukan benda-benda ni semua. Depa ada institusi, depa ada kerajaan. Kerajaan ni siapa yang perintah? Orang politik yang perintah. Jadi mau tak mau, kita orang Melayu, kita terpaksa akur dengan kehendak politik. Sebab itu kita perlu ada kuasa politik. Kalau tak ada kuasa politik, apa pun kita tidak boleh buat. Macam hari ini di Pulau Pinang sudah digazetkan, sudah diwartakan satu kerja gila punya enactment. Dan tak perlulah kita nak sembang panjang. Ya, kita NGO dari Pulau Pinang akan terus berusaha, terus akan membuat sesuatu. Kami akan godam sampai habis-habisan jumpa pengarah. Kita akan jumpa pengarah tak lama lagi insya-Allah. Jadi minta kawan-kawan share live ni. Tak payah buat banyak, tak payah banyak. Kerja paling senang dalam dunia, share live ni. Hampa share sahaja. Buat watch party. Beritahu dekat Malaysia, beritahu sampai ke Sabah, sampai ke Sandakan Sabah bahawa di Pulau Pinang ada enactment bodoh macam ni. Yang terpaksa orang Islam terima dan ada orang Islam juga yang akur. Rasa tak tahan dengan azan. Ini baru terima satu screenshot. Yang screenshot mau terima tadi. Ya, dia tulis apa? Kamjat tu ni. Benda kecil buat ramai. Kami bukan Islam dah lama sabar dengan bunyi bising dari masjid. Tapi sabar ada had. Kalau pagi-pagi buta dia buat bising, kami kena laporlah kepada kerajaan negeri DAP. Harap kerajaan negeri terus sekat. Ini daripada Mik Ali, Mikail. Atau Islam, tak Islam, tak tahu. Korang ajak, tak ada orang. Mereka dah mula kawan-kawan. Mereka dah mula berkata macam ni. Ini telah mencetuskan tidak keharmonian. Ini negara Islam. Ini kerajaan Islam. Pasal apa nak halang kami? Kami nak pakai speaker tu, kami nak buat apa, kami nak suka. Dekat masjid nak buat apa pun boleh. Pasal apa yang lain tak boleh? Sudah diwartakan. Jadi mau tak mau, hampa kena terima, hampa kena akur bahawa di Pulau Pinang hanya boleh buat dua perkara saja dengan speaker masjid. Pasang PA ratus-ratus ribu tapi tak boleh buat apa? Azan dengan iqamat saja. Hampa. Jadi kami di pulau kami dah mulakan benda ni. Akhirat hampa kalau tak share, hampa jawab dengan Allah Taala. Sebab apa? Sekecil-kecil kerja apa hampa tak mampu buat. Nak mempertahankan institusi agama Allah Taala, hampa tak mampu. Dan hampa panggil, hampa buat, kami dah main. Hampa tak boleh nak share, hampa jawab di depan Allah Taala. Besok benda ni dah berlaku. Besok anak-anak hampa semua nanti kan marah kat hampa semua. Hari ni kamu orang Islam tak mau bangkit. Tak mau bangkit. Nanti hampa tengok anak cucu hampa nanti yang ditanya. Yang mereka cuma tahu, mereka dengar daripada masjid adalah qamat dan azan saja. Selain pada khutbah Jumaat apa, mereka tak dapat dengar daripada pembahasan suara. Bila kita duduk kat luar, kita tak tahu waktu mana waktu sembahyang akan dimulakan. Sebab kadang Jumaat kita akan tengok pada, kita boleh percepatkan bila kita dengar khutbah Jumaat, kita akan lebih percepatkan. Tak save bajet kau. Hari ini kita akan teruskan gerakan ini. Kita akan kutip, kita akan buat pelancaran kutipan untuk derma kilat untuk melancarkan gerakan ini. Kita akan perang habis-habisan dengan kerajaan negeri. Ini bukan kali pertama kita akan buat, kita akan buatkan lagi. Kita akan lancarkan. Okey. Jadi setakat ini saja, kita tunggu di lain hari. Apa kami akan fikir, kami akan buat meeting tergempar tengah malam 1 pagi pun kami akan meeting. Kami akan lawan nampak. Kurang ajak buat ni semua. Mana ada parpu?